Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa awladina wa usratina wa qarabatina ajma'in, wa khususan ila hajatina wa maqsudina inna fid dunya wa inna fil akhirah, khususan ila sayyidina syekhina syekh wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasib ilaihim ajma'in. Syai'un lillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita sambung muka surat 19. Fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7. yakni fasal yang ke-6 dan yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Ketahui olehmu, ini hendaklah kita ambil faham dan ambil pengertian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki kerana yakni hikmahnya. Kerana dengan makna hikmah, Allah jadikan sesuatu itu bukan Allah ambil manfaat. Wajib kita beriktikad Allah jadikan sesuatu itu bukan ada kerana dengan satu kerana. Ini bahagian tauhid. Dalam Quran dia kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kadang-kadang kita tersalah faham sebab tersalah baca tafsir ayat tu. Banyak yang dia tulis maknanya ialah wama dan tidaklah khalaqtu telah menjadikan oleh aku ini Allah al jinna wal insa jin dan manusia illa malaikat liya'budun menjadi beribadah. Kadang-kadang kita baca dalam buku-buku agama dia tulis illa liya'budun tu melainkan untuk beribadah ataupun kerana beribadah ataupun supaya beribadah. Untuk, kerana, supaya itu semuanya satu makna, iaitu dalam bahasa Arab disebut ta'lilun.
Dalam bahasa Arab disebut ta'lilun. Dalam kaedah ilmu tafsir, dalam ilmu tauhid, lam itu bukan lam ta'lil. Liya'budun. Lam tu, li itu bukan dengan makna kerana. Itu bukan lam ta'lil. Itu lam sayrurah namanya. Ya, dalam ilmu tauhid, dalam kitab tafsir pun dia sebut itu lam sayrurah, bukan lam ta'lil. Jadi tak boleh kita letak dengan makna untuk, ataupun kerana, ataupun supaya. Pasal apa? Pasal kalau kita kata untuk beribadah, bermakna Allah Ta'ala mengambil manfaat. Allah Ta'ala ada tujuan jadikan makhluk. Jadi bila Allah Ta'ala ada matlamat, ada tujuan pada menjadikan makhluk, jadi Allah Ta'ala itu lemah. Allah Ta'ala tidak jadi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala amat berkuasa, tapi orang lemah pula. Sebab apa? Allah mengambil manfaat daripada makhluk yang ia jadikan. Apa dia kerana? Jadi tak boleh kita letak dengan makna lam ta'lil di situ. Bukan kerana, bukan untuk, tapi lam sayrurah. Apa makna lam sayrurah? Sarra yasiru sirara. Sayrurah maknanya menjadikan. Jadi kita letak mana tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan menjadi beribadah. Kita ni lah jadikan kita ni sebagai pengibadah kepada Allah. Bukan untuk bukan kerana. Kalau untuk, mana Allah Ta'ala menjadikan satu itu ada sebab, ada matlamat, ada tujuan. Maka kalau ada tujuan dan selamat macam kita lah juga, kita makan nasi sebab apa? Tujuannya nak bagi kenyang. Kita makan ubat sebab apa? Tujuannya nak sembuhkan penyakit. Kita kerja sebab apa? Tujuannya nak cari rezeki. Allah jadikan makhluk sebab apa? Sebab itu, sebab ini. Jadi Allah pun lebih kurang kita juga. Tidaklah innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidaklah laisa kamitslihi syai'. Tidaklah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sebab tu sifat 20 penting ngaji. Ya, itulah penting mengaji sifat 20. Pasal dalam sifat 20 ada cerita bab ini. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita takwilkan kerana di sini dua kaki kerana beberapa manfaat, yakni hikmah pada beberapa manfaat. Apa maksud hikmah? Hikmah tu menunjukkan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Allah jadikan tangan kita, kaki kita ni atas kebijaksanaan Allah Ta'ala. Jadi Allah jadikan makhluk ini bukan ada kerana, bukan ada untuk, bukan ada supaya, tapi semata-mata kemahuannya, kehendaknya. Ya, di sebalik kehendaknya itu menyatakan pula kebijaksanaan Allah Ta'ala. Maka hendaklah kita faham kerana di sini ialah hikmah. Ya, hikmah bukan ada sebab. Ya, betul ada kita kita asbabun nuzul. Kalau orang mengaji kitab tafsir, dia ada belajarlah kita asbabun nuzul. Sebab turunnya ayat Quran. Baik, kata ulama tafsir dan pengarang kitab asbabun nuzul itu sendiri, asbabun nuzul itu hendaklah ditakwil. Takwil dengan mana hikmatun nuzul. Asbabun nuzul ay hikmatun nuzul. Sebab turun Quran dengan makna hikmah Allah turunkan ayat-ayat Quran. Sebab apa? Sebab apa dia kata hikmah? Kerana bila kita letak dengan makna sebab, jadi bermakna Allah mengambil manfaat. Allah ada tujuan. Jadi Allah Ta'ala ni maha suci, yang tidak sekali-kali menjadikan sesuatu dengan ada tujuan. Sama ada makhluknya ataupun hukum hakamnya. Dia Allah Ta'ala jadikan makhluk, jadikan hukum hakamnya, bukan ada tujuan, bukan ada apa matlamat, tapi semata-mata kehendaknya, ya, kebijaksanaannya. Itu i'tiqad. Baik, jadi kita takwil kerana di sini dengan mana hikmahnya, yakni tanda kebijaksanaan Allah itu ialah beberapa manfaat yang bangsa akhirat.
dan yang bangsa dunia. Ini pada majaz qauliyah. Ini namanya majaz qauliyah, kata pinjaman saja, bukan hakikatnya. Hakikatnya tangan tak ada guna apa pun. Hakikatnya kaki tak ada guna apa pun. Yang menggerakkan kita memegang sesuatu bukan tangan ni, tapi yang menggerakkan kita siapa? Allah. Yang memperjalankan kita daripada rumah ke masjid bukan kaki kita. Siapa? Allah. Jadi Allah jadikan tangan dan kaki itu ialah perkara yang dinamakan asbab yang tidak memberi bekas. Yang memberi bekas Allah. Nasi, Allah Ta'ala jadikan nasi. Bukanlah nasi itu mengenyangkan, tidak. Nasi itu asbab yang tidak memberi bekas. Hanyalah ikhtiar, pilihan kita untuk makan. Mudah-mudahan dengan makan Allah mengenyangkan kita, bukan nasi, ubat dan sebagainya, ya. Jadi Allah jadikan sesuatu itu tidak ada manfaat bagi Allah, tidak ada manfaat bagi makhluk. Jangan pula kita kata Allah tak bagi manfaat kepada makhluk yang ia jadikan, tapi makhluk itulah yang mengambilnya sebagai manfaat. Pun salah juga. Salah juga. Sebab makhluk bukan boleh memberi bekas. Habis itu makhluk yang Allah Ta'ala jadi yang Allah jadi itu ada hikmahnya. Hikmah Allah jadikan air. Allah jadikan air asbab dia mengenyangkan kita. Boleh saja Allah Ta'ala mengenyangkan kita tanpa air. Ya, Nabi Uzair tidur 100 tahun tak mati pun. Kan? Lagi apa? Ashabul Kahfi 309 tahun tidur tak mati pun. Bukan? Nabi Isa lahir tanpa ayah. Nabi Adam lahir tanpa ibu. Tanpa ibu dan juga ayah. Hawa, isteri Nabi Adam, tanpa ibu. Ada ayah. Siapa dia? Suaminya Adam alaihissalam. Itu tanda apa? Tanda makhluk tidak boleh memberi bekas. Nabi Ibrahim dihumban Namrud dalam api. Api jadi sejuk. Qulna ya narukuni bardain wa salaman ala Ibrahim. Tok Bomo banyak pakai ayat tu. Ubat bagi sejuk badan. Siapa kena demam panas kan? Baca ayat tu 99 kali pada air. Kemudian campur air tu dengan daun bunga raya. Tak ada daun bunga raya, daun rambutan. Ya. Kita ramah-ramah dalam air, agak dia lendir sikit. Baca. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Surah apa Ustaz? Ingat tak? Saya lupa surah apa. Tanya orang Hafiz lah. Ingat tak? Surah apa? Tak ingat? Ada kena buat Quran ingat. Qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bacalah 11 kali atau 33 kali atau 70 kali atau 99 kali pada air yang diramas dengan daun yang mutan tadi. Kemudian dibuat mandian bagi orang yang kena demam panas. InsyaAllah turun panas. Ataupun budak demam kuning. Dah dijirus, jangan berkelak, biar dia kering sendiri. Biar dia kering sendiri, betul-betul pakai baju biasa lah. Buang daun-daun tu je lah. Mudah-mudahan 3 kali dia di mandian, ya, turun panasnya. InsyaAllah berkat Nabi Ibrahim masuk dalam api, tak jadi apa. Ya, masa Nabi Ibrahim nak dilontar ke dalam api itu, Jibril datang. Dia kata, ya Nabi Allah, doalah kamu kepada Allah. Kami malaikat akan mengaminkan. Semoga kamu selamat daripada api. Apa jawab Nabi Ibrahim?
Dia tak celapak macam kita, tolonglah doa, oh aku nak mampu ni, oh. Sekarang. Dia ada, Nabi Ibrahim kata apa? Dia kata, ya Jibril, apa takdir Allah kepada aku, baik pada Allah, baiklah pada aku. Dia tak minta tolong. Ni orang yang redha bil qada illa radiyatan mardiyah. Ya. Dia tak minta tolong untuk keselamatan dia. Apa yang bagi Allah tu baik, baik. Ini makam redha. Kita ni makam takut api neraka. Dia makam redha bil qada illa. Apa bagi Allah tu baik, baiklah dia. Nabi Ibrahim. Maka Allah berfirman kepada api, qulna telah berkatalah oleh kami, ya nar, wahai api, bardan wa salaman ala Ibrahim, jadikanlah diri kamu itu sejuk dan berilah keselamatan ke atas Nabi Ibrahim. Masuk Nabi Ibrahim dalam api, pasal duduk di tempat yang sejuk. Kalau kita gini, kita hari kita kata aircon lah kan. Dia sejuk, setiap ada makan-makan ni. Dah ada pula bidadari duduk hidangkan makanan untuk Nabi Ibrahim. Asbab peristiwa itu ramai orang masuk Islam. Ni kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah itulah yang Nabi Ibrahim dan orang Islam diberi keselamatan oleh Allah, di mana Namrud dikenakan bala yang amat dahsyat. Bala apa? Negerinya diserang nyamuk. Kena serang nyamuk ni dah ada Nabi Ibrahim. Kan zaman kita edis tu bagus ya kita ni. Dia bukannya macam kita hari ni ada air macam ni, tak ada air, tak ada apa, nyamuk tu mari. Itu dia. Jadi bukanlah api yang memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah. Dia segala perkara di atas dunia ni hanyalah beberapa asbab yang tidak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah. Bukan? Baik, kita wajib i'tiqad lagu tu. Jadi Allah jadikan sesuatu asbab yang tidak boleh memberi bekas itu bukanlah memberi manfaat kepada Allah, tidak juga memberi manfaat kepada makhluk. Yang memberi manfaat kepada Allah. Allah yang memberikan perkara itu manfaat bagi kita, bukan diri dia sendiri. Air kita dahaga, bukan air memberi manfaat kepada kita. Allah yang memanfaatkannya kepada kita. Allah yang menghilangkan dahaga kita. Baik. Jadi ada orang kata Allah tak mengambil manfaat. Yang mengambil manfaat itu ialah makhluk itu sendiri. Itu pun salah dulu. Ya, salah dulu. Dua-dua tak boleh memberi manfaat. Hanyalah asbab yang tidak memberi bekas. Asbab yang tidak boleh memberi manfaat. Yang memberi manfaat ialah Allah. Habis itu asbab itu hanyalah sunnatullah. Peraturan Allah. Kau nak baik makan ubat. Kau nak lapar, kau nak kenyang makan nasi. Hilang dahaga minum air. Walaupun air itu asbab yang tidak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah. Maka salahlah pendapat Wahabi. Dia kata apa? Dia kata bertawasul dengan orang mati tak boleh, syirik. Nak bertawasul, tawasul dengan orang hidup. Pasal apa? Orang mati tak boleh memberi bekas. Orang hidup boleh memberi bekas. Kau yang tekak lagu tu belum subuh dah syirik. Apa kata? Orang mati ke orang hidup tak boleh memberi bekas. Yang memberi bekas ialah Allah Ta'ala. Habis bertawasullah dengan orang hidup ke, dengan orang mati ke, yang memberi bekas hanyalah Allah. Apa hukum bertawasul? Buka kitab Fatwa Al-Hadithiyah karena Ibn Hajar, bertawasul hukumnya sunnah. Ya. Jangan bertawasul dengan jin setan, sudahlah. Ya, bertawasul dengan amalan soleh, bertawasul dengan orang soleh, bertawasul dengan nabi, itu hukumnya sunnah. Bertawasul dengan wali-wali, ya sunat. Bukan kita minta dengan dia, kita minta dengan Allah dengan menyebut namanya. Ya. Bukankah kalau kita nak pergi minta kerja, nanti tukang temu duga dia tanya, siapa yang recommend? Ada kan? Pergi dia minta pejabat apa, pejabat agama ke, pejabat tak agama ke, dia tanya siapa yang anda kenal di dalam firma ini.
di dalam jabatan ini. Itu satu poin nak dapat kerja. Saya tak kenal siapa. Tukang sapu pun saya tak kenal siapa. Memang tak dapat. Cuba kita kenal tu siapa dia? Bapa tuan punya owner kedai tu. Oh, belum subuh dah dapat. So saya buat, esok kau pergi minta, aku confirm ni ke nama kau dia kata. Tu kata belum subuh dah dapat. Tak payah bawa resume, bawa nama dia. Tak bawa PhD ke apa, saya bawa nama dia. Nama siapa? Bapa empunya owner kilang. Bawa nama dia. Tuan datang ni siapa recommend? Saya datang ni Toki punya bapa. Dapat terus lah. Kan? Dia tengok udah ada nama dia kat sini. Tak reject lah. Itu tak masuk lah tu. Bukan dia yang ambil kerja, tukang temurga yang ambil kerja. Tapi bawa nama dia. Pasal apa kata sebut nama Nabi? Dapat apa kita minta? Pasal Nabi tu Habibullah, kekasih Allah. Tu hikmah ni kita bertawasul. Bukan? Baik habis kita sambung. Maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan yang kebajikan. Seperti berjalan kepada masjid dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat, dan berjalan kepada tempat perang sabilillah, dan tempat mengerjakan haji dan umrah, dan berjalan kerana ziarah dan menghubung rahim, yakni silaturrahim, dan yang lainnya daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua kaki. Dan seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan dan menulis akan ilmu. Siapa nak pahala sampai ke yaumul qiyamah, tulis satu ilmu, kemudian wariskan kepada anak-anak. Dan pesan anak-anak, kalau ayah mati simpan kat dinding, boleh frame simpan. Selagi ada ilmu itu, maka ada masuk pahala ke kubur kita. Maka sekurang-kurangnya apa dia? Tulislah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam kitab Fadilatul A'mal dia kata apa? Selagi ada tulisan selawat di atas muka bumi oleh orang mati yang pernah menulisnya, selagi itu pahalanya sentiasa masuk ke kuburnya. Selagi itu pahala tulisan itu masuk ke kuburnya. Dia tulis sekali, ya selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, selagi ada tulisan itu di muka bumi, selagi itu pahala masuk ke dalam kuburnya. Begitu juga orang yang lukis gambar tak senonoh dalam tandas. Selagi ada tulisan tu, kalau dia mati, selagi itulah dosa dia masuk ke kuburnya. Itu namanya maksiat jariah. Orang tak buat pahala jariah, dia buat maksiat jariah. Jaga itu ya. Mudah-mudahan ada pahala kepada orang yang menulis. Tapi nak tulis selawat, jangan tulis selawat saja, tulis salam sekali. Dengan selawat saja jadi kedekut. Jadi selawat dan salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, Allahumma salli wa sallim. Kalau salli belakangnya sallim. Kalau salla belakangnya sallam. Madi dengan madi, amar dengan amar. Allahumma salli, salli itu fi'il amar. Maka sallim tu kena amal juga. Jangan salli sini salam sana. Salam sana sini salli pula. Bukanlah salah, tapi kena takdir. Dalam ilmu Arab dia kata kena takdir. Contoh ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sepatutnya. Tapi dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itulah. Kalau i'rab secara lafziah salah lah. Dia kalau secara takdir betul. Takdirnya apa? Takdir dia gini.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ay wa sallam alaihi. Itu takdirnya. Kalau ada takdir dia tak puasa, bolehlah baca lagu tu. Macam orang doa lah kan. Kan pas mayang Pak Imam doa. Apa doa dia? Dulu ada orang komplain. Jadi dalam satu kuliah saya orang tanya, apa doa ni ustaz? Ya, tak ada makna kalau kita ikut terjemahan dia. Macam mana? Alhamdulillah, alhamdulillahi katsira, hamdan katsira, alhamdulillahi hamdan katsira. Lagi hamdan apa lagi? Hamdan syakira, hamdan syakira, hamdan katsira, lagi hamdan hamidin. Gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan abidin dan sebagainya. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Kalau ikut pada zahir lafaz tak ada makna. Kepujian oleh orang-orang yang memuji. Puji apa? Siapa yang memuji? Memang tak ada makna. Bukan? Jadi kalau kita baca doa tu tak tahu makna, tak ada apa-apa. Betul juga ada komplain daripada bersyarat. Tapi kenapa wujud doa macam tu? Baik, kita kabarkan dia. Itu namanya orang yang berdoa. Yang macam tu, yang pertama barangkali dia mengaji nama. Yang kedua barangkali dia orang sufi. Barangkali doa tu ialah doa orang sufi. Doa orang sufi ni banyak yang ringkas. Maka doa dia kena takdir. Hamdan hamidin memang tak ada makna. Satu pujian bagi orang-orang yang memuji. Apa satu pujian? Siapa yang memuji? Puji apa? Dia puji pemain bola sepak apa? Tak tahu kan? Ayat tu tergantung sebenarnya. Kalau ikut dalam bahasa Arab, ayat tu tergantung. Jadi ada takwilnya dalam kaedah doa itu. Hamdan hamidin, takdirnya ialah hamdan hamidin ay hamidina lillahi ta'ala. Satu kepujian bagi orang-orang yang memuji, yakni orang yang memuji bagi Allah Ta'ala. Syakirin, itu juga hamdan syakirin ay hamdan syakirin, syakirina lillahi ta'ala, orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi baru ada makna dia. Jadi jangan senang kata salah. Ulama dulu dia karang doa tu, dia lagi pandai pada kita, hanya pandai ingat. Senang-senang kata orang salah, jangan senang-senang kita kata orang salah. Kita tak tahu, kita kata wa ana abdun jahil kutakti. Sebab kutakti senang bukan. Jangan senang-senang kita kata orang salah. Kalau salah betul tak apa. Kalau setakat doa lagu tu barangkali ada takdirnya. Pasal bahasa Arab ni kadang-kadang dipaham dengan lafaz harfiahnya, tapi dengan takdir harfiahnya. Takdirnya apa dia takdir? Takdirnya ada lagi ayat di sebalik ayat yang zahir, yang dia tak sebut, dia tak tulis. Kerana apa? Terkadang kerana meringkaskan kata. Macam kita masak nasi minah masak nasi, dia sekali dijawab, dan nasi masak buat apa? Mak jadi bubur. Masak beras betul kan? Lepas tu mak dia kata bodoh sungguh nak aku. Anak dia duduk Australia lama, cakap Melayu tak boleh erti nak kena kampung seputih-seputih. Mina kau pergi dapur, ambil beras, buh dalam periuk. Basuh beras bersih-bersih, lepas tu rebus beras. Sampai jadi nasi. Boleh faham. Panjanglah cerita kan. Jadi mak dia nak meringkaskan kata masak nasi. Faham dah kalau orang Malaysia. Kalau orang Telugu dah tahu lah. Baik. Jadi kita jangan senang kata orang salah. Jangan senang kata orang salah, kita tak tahu. Kita tak tahu, kita apa kita tak tahu, saya tak tahu, Allahu a'lam. Senang kan? Orang tanya satu hukum, kita tak tahu. Apa kita tak tahu? Dalam kitab Matan Sebab dia kata apa? Separuh di antara ilmu itu ialah berkata saya tak tahu. Jangan malu kata saya tak tahu.
Ni seorang soal bunyi kan jeruk putih orang tanya ustaz. Tak nak kata tak tahu malu. Jawab juga. Kalau betul pun dosa, kalau salah 2 kali dosa. Ya. Man tafassara al-Quran bil aqlihi fa huwa fin nar walau kana al-haq. Siapa tafsir Quran dengan otak dia, dengan akal dia, masuk neraka walaupun betul. Walaupun betul. Kalau tak betul, akan lagi berkembang dosa. Jadi kita jangan malu kata tak tahu. Pesan untuk guru saya dulu, hang besok balik kalau orang kampung tanya, hantar kerti habaq kerti. Jangan duduk tebang jawab, tebang itu tebang. Ni orang tani punya bahasa. Sebab apa? Kalau salah dua dosa, kita berdosa mendosakan orang. Wal iyad billah. Baik, habis dan seperti menghilangkan yang mungkar. Apa dia mungkar? Mungkar ni adalah satu dari jenis maksiat. Maksiatnya ada 2, satu fahsyak, satu mungkar. Fahsyak segala mungkar dari jenis seksual. Tak kira apa jenis seksual, itu namanya fahsyak. Kalau mungkar tu segala jenis maksiat yang lain daripada fahsyak. Mencuri, minum arak, sebagainya, menipu orang, itu namanya mungkar. Baik, habis. Dan berjabat tangan dengan orang yang soleh. Jabat tangan dengan orang soleh ni menggugurkan dosa. Kita berjabat tangan dengan orang menuntut ilmu, menggugurkan dosa. Nanti lepas insya tuan-tuan jangan turun balik. Salam dulu kan. Setiap orang yang tuan-tuan bersalam tu menggugurkan dosa. Dua-dua orang ni akan gugur dosa. Iaitu dosa-dosa kecil. Dosa besar tak gugur. Ya, dosa-dosa kecil dia akan gugur. Dosa besar kena taubat. Dosa besar tak gugur dengan satu-satu amalan. Apa amalan juga tak akan gugur dosa besar. Yang kalau ada hadis mengatakan amal ini gugur dosa, amal ini gugur dosa, amal ini gugur dosa, itu dosa kecil. Ya, gugur dosa kecil. Selagi dosa itu dosa kecil. Tapi kalau dosa itu sudah jadi dosa besar, yang itu kena minta ampun juga dengan orang yang kita buat salah. Kena taubat jugalah. Pasal dosa itu dah jadi dosa besar. Kalau berkait dengan manusia, kena pergi minta maaf. Kalau berkait dengan Allah sahaja, kena taubat nasuha. Sebab dosa kecil dah jadi dosa besar. Antara sebab dosa kecil jadi dosa besar, ialah dosa kecil itu tidak ditinggal-tinggalkan. Hari-hari kita buat. Apa dia? Dan regi-regi. Tak dengar rasa macam tak hidup, ya kan? Asalnya makruh jadi dosa kecil. Dari dosa kecil istiqamah tak tinggal-tinggal, dah jadi dosa besar. Siapa? Istiqamah duk buat tak tak berhenti-henti. Jadi dosa besar. Apa lagi dosa kecil yang jadi dosa besar? Pakai rantai oleh orang lelaki-lelaki, pakai gelang orang lelaki-lelaki. Pakai saja kat rumah tak pergi mana, hari tu dia pakai, saya tak pakai dah. Dosa kecil. Kalau dia pakai tak buang-buang, dosa besar. Pasal apa? Kekal pakai. Yang pakai itu pula bukan orang sembarangan. Siapa dah yang pakai? Ya? Tuan Imam, Tuan Bilal. Hoi, dia pakai. Ustaz Al-Muhammad Hilmi pakai. Santai. Dosa besar. Dosa apa? Dia tu orang duk tengok. Orang ni ikut dia. Orang ikut, orang ajar azan. Dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu kampung orang jawab kan. Tiba-tiba dia pakai rantai. Buat tabikan. Jadi dosa besar. Pasal apa? Diamalkan, dilakukan oleh orang yang diikuti perangainya. Ketua kampung ke pakai? Ketua kampung tak pakai ni. Pak Imam ke pakai? Tiusah masjid ke pakai? Bukan? Saya ke pakai? Pasal apa? Kita nak pakai korban. Tiba-tiba pun kita kat sini. Melainkan tak diniatkan rantai, cuma niat menyangkut di leher seperti tasbih.
Pakai tasbih, buka sini tak niat rantai, niat menyangkutnya. Maka samalah hukumnya dengan menyangkut tali leher. Menyangkut tali leher tak sama dengan rantai, maka hukumnya harus. Tapi bila diniatkan rantai, walaupun rantai motor, jadilah hukumnya berdosa. Dosa kecil kalau mula pakai hari ini. Kalau tak buang-buang sampai bila-bila, sampai mati, berdosa besar lah dia. Pasal mengekalkan dosa kecil. Jadi dosa kecil kadang-kadang jadi dosa besar sebab amal dia, buat dia, lakukan dia, tak henti-henti. Baik, ada 6 sebab dulu kan. Kita dah cerita dosa kecil akan jadi dosa besar dengan 6 sebab. Baik, habis. Dan yang lain daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan 2 tangan. Apa dia 2 tangan yang mudah pahalanya? Datang masjid awal-awal, tolong buka lampu. Selagi orang duduk dalam cerah tu, selagi tu dia dapat pahala. Mudah no? Mai awal buka lampu. Betul balik kan? Buka lampu kan? Dapat pahala buka lampu. Lepas tu orang nak balik mari lambat sikit. Habis mohon pula tutup lampu. Dapat pahala tutup lampu pula. Jangan membazir elektrik. Sembayang dah. Allah mahu habis kita. Pahala tak dapat, apa juga amal yang kita buat kalau sembahyang tak ada. Tak ada solat, amal banyak mana pun semuanya tertolak. Sembahyang juga boleh tertolak walaupun tak pernah tinggal. Kalau solat dalam jahil, tak kenal Allah, tak kenal hukum Allah. Kita solat rajin, tapi dalam solat tu kita tak kenal Allah, tak kenal hukum hakam Allah. Pakai ikut orang kan. Sebab itulah kita ni ilmu ni dia kena ngaji sampai mati. Nabi kata, buka dalam kitab hadis Bukhari, dalam kitab Mustikah Hadis pun ada. Dia kata apa? Di akhir zaman nanti, hampir-hampir nak kiamat, hampir-hampir seluruh manusia itu terkena fitnah akhir zaman. Mana fitnah keburukan, duduk dalam dosa makna dia tu. Maka hindarilah kamu daripadanya dengan menjadikan dirimu itu antara 2 jenis manusia. Apa dia? Nabi kata kun aliman au muta'alliman. Jadikanlah dirimu itu orang yang mengajarkan ilmu atau belajar ilmu. Kita reti, kita kena pergi ngajar. Kalau reti tak pergi ngajar, kau kena pergi belajar. Duduklah majlis ilmu tu walaupun tertidur. Tertidur dalam majlis ilmu dapat pahala lah, dapat. Sekurang-kurang 7 pahala dia dapat. Orang yang tertidur dalam majlis ilmu sekurang-kurangnya 7 pahala dia dapat. Kalau orang tu tak tertidur, dia dengar, dia faham, dia dapat 500 pahala. 500 ringgit dapat. Yang tidur dapat 7 ringgit. Yang tak tidur dapat 500. Kalau dia niat pula nak sampaikan ilmu tu kepada manusia yang lain, Allah bagi dia 1000 pahala. 1000 ringgit. Jadi kita belajar tu niat. Niat apa? Aku faham ilmu ni, aku nak sampaikan kepada orang. Belum faham dah ada 1000 pahala. Dah dapat faham, dia sebarkan lagi tu dapat pahala yang lain pula. Ballighu anni walau ayah. Kita ni pasal tak nampak pahala tu. Kalau kita nampak pasal sama kerja lain. Bukan? Ana buat kerja ni. Betul Nabi mana ada kerja? Nabi ada kerja. Nabi apa ikut engineer? Ada kan? Nabi tak ada kerja. Nabi kerja dia semua hidup dakwah. Sejak dilantik oleh Allah menjadi rasul, tak kalau umur yang 40, dia tak ada kerja. Dia menega masa umur 20-an. Bukan? Habis dia makan apa? Itulah rezeki mau'ud. Rezeki yang Allah Ta'ala janji kepada orang yang bertakwa. Iaitu rezeki yang datang dengan jalan yang tidak disoponyono, kata orang jauh. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang Allah janji pada orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah ni, rezeki dia tidak disangka-sangka. Dia tak cari tapi Allah Ta'ala beri. Itulah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Ya. Mereka buat kerja, tak ada kerja, tak ada gaji. Lain pada Nabi dan Rasul,
Nabi dan Rasul dia tak boleh ambil upah mengajar ni. Ada. Tapi lain pada Nabi dan Rasul, alim ulama, ustaz, tok guru ke apa, dia tu inna ahaqqa alaihi ajra kitabullah, kata Nabi. Sesungguhnya sebaik-baik minta upah mengajar kitab Allah. Tuan-tuan pandai baca Quran, mengajar budak baca Quran, minta upah seorang RM10. Upah RM10 tu sebenar-benar sebaik-baik minta upah, kata Nabi. Kita kan nak pergi minta kerja, dia tulis kat atas gaji yang di pohon, kan? RM1,000. Tokey tengok 600 satu. Apa ni yang dapat? 1,000 tak dapat lah. Bukan? Boleh tak minta gaji lagu tu? Boleh. Tapi sebaik-baik minta gaji ialah minta gaji kerana mengajar Quran. Itu hadis Nabi. Nabi bersabda kepada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lain, inna ahaqqa alaihi ajra kitabullah. Ya tuan-tuan yang mengajar Quran, puan-puan yang mengajar Quran, letak harga. Sebab tuan-tuan puan-puan letak harga tu dapat pahala. Sebab Nabi suruh. Kenapa? Kata Imam Hanafi dalam Wahbatul Uluhiyah kitabnya, dia kata apa? Supaya orang tidak memandang remeh itu Quran. Alah ngajar Quran minta biar ikhlas ha. Dia pergi ngaji live 1,000 sebulan dia bayar. Ha. Masuk universiti 1,000 setahun. Dia bayar jual tanah je. Kena ustaz tu baca ngajar Quran RM10 sebulan, dia kata ustaz tak dapat duit, penunggang agama. Dia RM10. Tu pun bukan semua dia beri. Nah, dah lah kalau 15 orang, 8 orang bagi RM7, 7 orang lagi hutang tahun depan. Paspon tunggu sampai pandai baca Quran. Pun ada kan. Tapi ustaz-ustaz baca Quran ni, dia tak kisah bagi tak bagi pun dah apa. Pasal apa? Walaupun Nabi kata inna ahaqqa alaihi ajra kitabullah, tapi dia tak harap upah orang tu, dia harap apa? Rahmat Allah. Itulah Allah bubuh pula dalam hati orang yang mengajar Quran ni rasa lagu tu. Cuba kita kilang tu kita bagi 3 bulan, apa kilang. Betul. Baik. Jadi jangan kita rasa orang yang letakkan harga mengajar Quran tu penunggang agama, jangan. Itu Nabi suruh. Ya, Imam Hanafi menyatakan di dalam kitabnya Wahbatul Uluhiyah sebagai itulah sebenar-benar rezeki yang paling berkat. Ya. Sa'id Al-Khudri dia baca Quran Fatihah ya. Dia minta upah 100 ekor kambing. Dulu saya cerita kan. Sampai di Madinah Nabi minta seekor. Menunjukkan apa? Nabi menyokong, mengiyakan. Ambil upah tu ada barakahnya. Aku nak kambing seekor. Pasal apa? Nak ambil barakah. Ini upah baca Fatihah. Kalau baca Quran 30 juzuk, mana banyak? Quran 30 juzuk ke Fatihah? Tak ialah jawab kan. Lagi besar pahala. Ni bagi orang yang nampak pahala. Orang tak nampak pahala senang je letak. Penunggang agama. Baik. Saya kata gini ya, penunggang agama tu baguslah. Pasal apa? Penunggang agama lawannya penunggang syaitan. Penunggang agama tu bawa masuk surga. Kalau penunggang syaitan, buat gimana agak-agak? Jannatul Firdaus ke mana? Baguslah kan istilah tu. Tapi orang dah guna istilah tu tak baik, jadi tak baik juga. Baiklah, bunyi yang kedua. Kali apa? Yang pertama ada tu ya. Tu ya tunggulah. Lagi baca. Dah sebulan 2 kali ya. Kat mana lagi tadi? Dan adapun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan 2 tangan dan 2 kaki itu mencari harta benda dan segala tujuan engkau dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat. Cari harta ni disuruh juga oleh agama supaya tak jadi pencuri. Seperti lari dengan kaki daripada binatang buas-buas
Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia akan dikau. Dan bermula mensyukurkan nikmat kaki dan nikmat tangan ini bahawa engkau bahawa engkau pakai akan keduanya pada segala taat dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat, maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau dengan dia. Dan jangan engkau pegang dengan memberi, dan jangan engkau pegang melainkan akan yang haram, dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang memberi mudarat akan orang Islam, dan daripada ilmu yang diharamkan daripada sihir. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau kepada tempat yang haram dan kepada tempat orang yang zalim, melainkan dengan darurah, yakni dengan sebab sesuatu maslahah agama. Pendeknya, segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau, maka palingkan olehmu akan dia kepada taat, yakni juruskan olehmu akan dia, akan tangan dan kaki itu kepada perkara yang taat, supaya adalah engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Perkara yang paling wajib kita syukur ialah syukur nikmat iman dan Islam. Siapa tak berasa syukur dengan nikmat iman dan Islam, bermakna dia menghampiri kufur. Jadi tiap-tiap hari kita kena minta, kita kena sebut, ya Allah, syukur aku kepadamu atas nikmat iman dan Islam yang kau kurniakan kepadaku. Kita kena rasa bersyukur dengan iman dan Islam yang Allah Ta'ala kurnia. Siapa tak bersyukur tu bermakna dia akan mati dalam kufur. Kita tak rasa bersyukur, kena sebut, ya Allah, syukur kau jadikan aku mukmin lagi muslim. Jadikanlah aku juga orang yang muttaqin. Itu yang kita doa, Allah maj'alna minal muttaqin. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau, kerana syukur itu pangkat bagi nikmat, pengikat bagi nikmat, dan sebab bagi bertambahnya nikmat. In syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Siapa bersyukur nescaya aku tambahi. Siapa kufur, ingatlah azab Allah itu amat pedih. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dan diam engkau itu kepada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir akan nikmat. Apa kafir nikmat? Artinya tidak syukur akan dia, ni akan nikmat, kufur nikmat. Maka sebab bagi ditanggalkan nikmat itu, dan sebab bagi seksa yang bersangatan pada hari mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu, dan segala tangan mereka dan segala kaki mereka, dengan barang yang ada mereka mengerjakan akan dia dalam dunia daripada segala kejahatan. Dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan, tiada sempurna keduanya dengan membersihkan akan rajanya daripada segala perangai yang dicela seperti riak dan takabur dan dengki dan kikir dan lainnya. Dikehendaki dengan rajanya itu, iaitu hati. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ, insyaAllah kita sambung. Ada soalan? Tasawuf mana ada soalan? Kalau fiqh banyak soalan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق، افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا.